Kita juga tahu di negara-negara yang lain kita lihat, walaupun ada pilihan raya, misalnya di Mesir, setiap kali Hosni Mubarak ada pemilihan presiden Mesir, dia menang dengan majoriti yang besar. Pemilihan yang terakhir 2005 misalnya, ada pemilihan, tapi parti lawan dia harapkan orang yang melawan dia penjarakan. Lepas itu buat pilihan raya dia menang, pastilah menang. Orang lawan dia tangkap masuk penjara. Parti lawan dia harapkan tak boleh lawan. Nah, kalau nak pilihan raya macam itu, semua orang pun boleh menang lah tanpa payah pilihan raya. Jadi dia kata kita cuba nak ada revolution sebagai mesin. Saya nak katakan sendiri ini tidak. Tapi jangan ingat rakyat itu bodoh. Jangan ingat rakyat itu bodoh. Sekarang rakyat semua cerdik, semua pandai. Dia tahu apa benar, apa yang tak benar. Yang penting sekali, kita lihat apa yang berlaku di Filipina. Apabila Presiden Marcos digulingkan, kita lihat apa yang berlaku di Mesir, Tunisia. Apabila rakyat hilang kepercayaan kepada sistem demokrasi, apabila rakyat hilang kepercayaan kepada sistem pilihan raya, inilah masalah. Maksudnya rakyat akan memberontak. Jadi kalau SPR tidak buat kerja dengan baik-baik, tidak pulihkan kredibiliti SPR sebagai agensi untuk menjalankan tugasnya, iaitu pilihan raya yang bebas dan adil, ini akibatnya. Ini satu warning yang keras kepada SPR dan kepada UMNO Barisan Nasional. Saudara-saudari, pilihan raya ini bukan satu permainan untuk ahli-ahli politik. Bukan satu permainan. Pilihan raya ini penting untuk kita menjamin kuasa rakyat di tangan rakyat. Kalau bukan ada pilihan raya, kita tak ada peluang untuk keluarkan untuk rakyat mendesak perubahan untuk kepentingan rakyat. Ini adalah satu perkara yang penting. Jangan kita fikir pilihan raya ini satu permainan ahli-ahli politik. Saudara-saudari, sekarang kita lihat apakah rakyat keluarkan ada berjingga. Kita seharusnya bahas apa kandungan berjingga banding dengan apa yang dibawa oleh Barisan Nasional. Ini seharusnya menjadi isu. Jadi saudara-saudari, kita lihat memang saudara Dr. Jayakumar telah coba besar, tapi kita lihat festival tahanan 6 pimpinan BSN ini telah membawa satu perubahan. Saya lihat sebagai contoh, saya bekerja di hospital, di post specialist. Satu hari apabila kita buat keputusan pada beberapa orang doktor pakar, buat keputusan, kita mau satu tanda tangan, campaign tanda tangan untuk mendesak kerajaan bebaskan tahanan IO, 6 IO ini. Tidak ada seorang doktor yang enggan tanda tangan. Semua bila sedang semua tanda tangan. Dalam masa yang singkat, hampir semua spesialis, semua pakar-pakar di swasta diimbau tanda tangan untuk mendesak kerajaan bebaskan Dr. Jayakumar dan sebagainya. Sebab kita tahu doktor-doktor kenal Dr. Jayakumar, takkan dia seorang penganas. Dia seorang yang lembut. Tu terlalu sopan lah, I would say. Tu soft, tu gentleman. Nah, kalau saya ditahan, ada asas sikit sebab saya garang sikit. Tapi Dr. Jayakumar ucap pun gentleman, lembut, tak garang macam saya. Jadi bila doktor tanda tangan, semua tanda tangan. Saya tak pernah lihat doktor berani macam ini. In my lifetime, saya tahu doktor semua takut. Tapi kali ini semua berani. Semua berani. Memang apabila kita buat press conference, ada doktor yang kata, boleh kena ISA ke tidak? Saya cuba
kita. Tapi ini menunjukkan bahawa tahanan yang berlaku ini telah memberi kesetaraan kepada rakyat biasa, golongan rakyat biasa, golongan profesional, golongan tengah dan sebagainya, untuk bangkit, untuk menyedar masalah ini. Sekali ini saya nak tegaskan di sini, tahanan 6 ini telah dibebaskan. Ini kita ucapkan tahniah. Tetapi jangan kita lupa, ada 1,000 lebih. Kalau silap saya 1,600 angka yang saya baru terima masih ditahan di bawah EO. Memang kita tahu ada yang terlibat, mungkin yang terlibat dalam kes-kes jenayah. Tetapi dari segi prinsip, ada bukti charge, tak ada bukti bebaskan. Senang saja, kita ada mahkamah, ada sistem untuk pembicaraan. Ada bukti charge, tak ada bukti bebas. Kita jangan ingat ini perkara yang kecil. Kita tahu, kalau saudara masih ingat, kita tahu beberapa tahun yang dulu, apabila Musa Hasan sebagai timbalan Ketua Polis Negara, masa itu ada seorang, dia dipanggil Datuk Ko, seorang kongsi gelap punya taiko di Kuala Lumpur. Dia ada 4 taiko di Kuala Lumpur. Ini antara 1 taiko di Kuala Lumpur. Dia kena tahan atas arahan IGP masa itu di tahanan Simpang Indah. Tetapi Musa Hasan sendiri yang tanggungjawab untuk bebaskan beliau daripada ibu masa itu. Kita lihat, apabila taiko-taiko ini ada duit, ada kuasa, dia lebih boleh bebaskan walaupun terlibat dalam kes-kes jenayah. Tapi orang-orang biasa tak ada kuasa, tak ada duit, terus merengkuh dalam Simpang Indah. Saudara-saudari, itu saya nak tegaskan, tenang, orang sudah dibebaskan, tapi ada 1,600 lagi. Kita mesti perjuangkan kebebasan mereka supaya mereka dibebaskan semua. Ada bukti charge, tak ada bukti bebaskan. Jadi sekali lagi saya nak tegaskan di sini. Kita tahu PIU yang akan datang, ada PIU yang terpenting untuk kita buat perubahan. Cuma kita nak menang batu gajah, menang jelapang saja tak cukup. Tak cukup. Tak cukup, mungkin tak cukup untuk menangkan Perak. Tidak cukup untuk menawan Putrajaya. Jadi saya menjuru, kalau saudara yang hadir pada malam ini ada peluang untuk bersembang dengan rakan-rakan daripada negeri-negeri lain, semasa kerja, semasa sembang, kedai kopi dan sebagainya, sampaikan satu mesej. Mesej itu adalah untuk ubah. Udahlah, bersaralah. Biar kita bersama-sama menggulingkan kerajaan Barisan Nasional, kerajaan UMNO. Ini tugas kita, ini kewajipan kita. Biar kita bersama-sama mencipta sejarah dan melakukan